warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Izmi bin Lutfi dan rakan solusi saya Muhammad Ibrahim Hafiz Ramli. Di hadapan saya terdapat gearbox yang modelnya KF3A212 yang biasanya diaplikasikan pada Broughton Bira 1.5 3 speed. Kami juga merupakan pelajar di Institut Permainan Mara Tan Sri Haji Ahmad. Ini merupakan tugasan bagi subjek DPP kami yang diajarkan oleh pensyarah kami iaitu Encik Syahid Zamir Sahid. Tugasannya ialah menyelenggara gearbox ataupun bahasa Inggerisnya overhaul transmission, automatic transmission. Ini merupakan gearbox automatic. Okey, langkah pertama untuk menyelenggara ataupun overhaul gearbox adalah kita hendaklah membuka housing. Pada housing ni terdapat 14 skru bersaiz 12, 7 di dalam dan 7 di luar. Kita kena membuka ke 14 semua ni. Buka di bahagian luar dahulu. Buka ke semuanya dan buka di bahagian dalam ke 7 semuanya. Okey, hasilnya setelah dicabut 14 skru, kita boleh membukanya. Okey. Di sini terdapat juga gasket sebagai pengalas di antara housing dengan body gearbox. Okey, perlu diingatkan juga untuk membuka housing ni adalah satu kerja yang agak sukar juga. Sebab kita tak boleh gunakan screwdriver. Mungkin dia boleh menjejaskan di bahagian bibir-bibir housing. Boleh mencacatkan reka bentuk lah. Digalakkan untuk mengetuk menggunakan gading tungku getah. Setelah housing gearbox dibuka, kita dapat lihat kat sini. Pertama yang kita dapat lihat yang besar ni adalah oil pump. Terdapat 6 skru pada oil pump yang mengikat oil pump yang bersaiz 12. Untuk overhaul ni kita kena buka ke 6 skru ni untuk kita keluarkan oil pump. Okey, di sini merupakan transfer shaft. Ini dipanggil sebagai transfer shaft dan ini dipanggil sebagai differential unit. Kita akan mengeluarkan differential unit ni juga bersama-sama dengan ini. Okey, perlu diingatkan juga peringatan awal pada bahagian atas differential unit ni terdapat washer. Washer ni dipasang di atas, bukannya di bawah. Apabila washer ini disalah pasang, dia akan menjejaskan gearbox dan boleh merosakkan gearbox lah. Setelah dilonggarkan ke 6 skru ni, cabut dulu 6 skru ni. Kita perlu mengangkat oil pump ini keluar. Okey, kita angkat keluar oil pump ni. Di atas permukaan di bahagian shaft pada oil pump ni terdapat oil seal. Ni warna hitam ni oil seal. Okey. Di bahagian belakang juga terdapat oil seal juga. Ni warna hitam ni. Tu dua. Di bawah ini juga terdapat washer fiber. Warna hitam ni dipanggil sebagai washer fiber. Okey. Kemudian kita akan mengeluarkan differential unit. Kita keluarkan differential unit. Seterusnya kita akan membuka front glass. Cara-cara membukanya adalah dengan kita menarik shaft ni dengan perlahan. Okey. Di sini kita dapat lihat front glass dengan rear glass. Okey. Kita buka. Okey, seterusnya kita akan lihat ada bearing, oil seal dengan fiber wasi. Okey. Dan seterusnya kita
kita akan keluarkan clutch hub daripada body gearbox. Okey. Di sini kita akan lihat ada bearing dan di belakang juga mempunyai bearing dan ada wasi di sini. Cara pasang dia begini. Okey. Sekarang saya akan tunjukkan cara-cara untuk mengeluarkan kick down drum. Ialah dengan kita menggunakan dua tangan dan menarik ianya ke atas. Okey. Ini adalah kick down drum. Okey. Saya letakkan sekali. Ya. Selepas kita buka kick down drum, kita akan melihat kick down bear. Okey, cara membukanya ialah dengan kita memicit dua di sini dan dia akan keluar. Okey, bagi langkah berhati-hati, di sini terdapat tulisan nombor untuk menentukan kedudukan kick down bear. Okey. Okay, sekarang saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuka snap ring menggunakan screwdriver flat. Okey. Caranya ialah kita dengan mencongkil di bahagian tepi ni dan mengangkat ianya sedikit ke atas bagi ianya keluar daripada longkangnya dan sedikit demi sedikit. Okey. Kita boleh lihat. Okey. Ini adalah snap ring. Okey. Sebenarnya kita akan membuka low reverb brake set dengan menggunakan dua batang bolt nut bersaiz 10. Okey. Caranya ialah kita memasukkan bolt nut itu kepada low reverb brake set. Okey. Setelah kita masukkan, kita hanya tarik low reverb brake set ke atas. Okay. Di sini juga terdapat wasi bagi komponen ini. Kemudian langkah seterusnya ialah kita keluarkan terlebih dahulu front dan reverse gear set daripada planetary gear set. Kita keluarkan satu-satu. Okay. Ini merupakan reverse gear. Okay. Di bahagian bawahnya terdapat washer dan kat sini bahagian atas dia terdapat o-ring. O-ring ni memang jenis yang putus memang jenis putus. Okey, ni adalah front gear. Okey, di bahagian atas front gear kedudukan bearing dia macam ni. Okay. Yang berbentuk petak-petak ni di bahagian atas. Okey, disarankan tidak boleh salah pasang. Kalau salah pasang boleh menyebabkan gearbox kita rosak. Okey, kedudukan ni macam ni. Okey, baik. Seterusnya, selepas mengeluarkan front dan reverse brake gear set, kita mengeluarkan planetary gear set. Okay. Menggunakan dua tangan dan kita angkat saja ke atas. Okay. Ini adalah rupa planetary gear set. Okay. Di bahagian bawah planetary gear set terdapat bearing. Cara pasangnya begini, hendaklah diingat. Okay. Di bahagian atas planetary gear set, kita keluarkan sekaligus brake clutch plate dengan clutch disc. Perlulah berhati-hati untuk mengeluarkannya mengikut susunan. Ini merupakan sebilangan clutch plate dan clutch disc. Ini merupakan clutch disc dan ini juga merupakan clutch disc. Ini merupakan clutch plate.
pemasangan bagi automatic gearbox. Tampak mula adalah output flange. Kita boleh tengok. Ini merupakan output flange. Kita akan masukkan planetary gear set. Ini merupakan planetary gear set. Kita akan masukkan betul-betul sehingga dia betul-betul masuk. Okey. Ini sekarang ni anda semua dapat lihat sekarang ni semua planetary gear set telah masuk. Okey, masuk. Kemudian kita masukkan di tengah-tengah planetary gear set ialah reverse dan front gear. Okey. Yang besar ni merupakan reverse gear, yang kecil ni merupakan front gear. Masukkan satu persatu. Pastikan pada reverse ni ada bearing dan pada front gear ni ada washer. Okey, setelah masuknya front gear, kemudian kita masukkan reverse gear. Ini merupakan kedudukan apabila setelah pasangnya planetary gear set dan reverse serta front gear. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menunjukkan cara-cara memasang clutch set di dalam gearbox housing. Okey. Yang mula-mula kita mesti hendaklah memastikan permukaan yang tajam berada di atas dan yang rata di bawah. Okey. Saya tunjukkan cara pemasangan. Okey. Yang ada longkang ni akan bertemu di longkang gearbox housing. Okey. Cara masuknya adalah begini. Okey. Yang seterusnya adalah clutch plate. Okey. Dan clutch disc. Okey. Seterusnya mengikut turutan dan seterusnya. Dan seterusnya ulang saja step itu. Okey. Okey, ini adalah bahagian yang paling atas iaitu clutch disc. Okey. Kita boleh lihat di bawah tadi dia ada lengkung begini. Okey. Bagi di atas sekali dia mempunyai lengkung. Okey. Ini adalah yang terakhir, mempunyai lengkungan pada disk. Okay. Ini adalah yang komponen berada di atas sekali. Okay. Okey. Kegunaan kita sapukan grease pada washer di low rebel brake set adalah untuk bagi dia lekat semasa kita pasang. Okey. Memudahkan proses pemasangan. Okey, begitulah kira-kira dia. Kan cara-cara untuk pasang ya. Okey. Seperti yang kita lihat tadi semasa kita cabut, kita menggunakan bolt saiz 10. Okey, sekarang kita ambil kembali bolt saiz 10 tu. Okey, ni kita pasang di low rebel brake set. Okey. Okey, saya lupa. Di sini di low rebel brake set mempunyai lubang ni adalah untuk minyak APF tu lalui. Okey. Okey. Di housing juga kita boleh lihat terdapat lubang-lubang bagi cecair itu masuk. Okey. Kita mestilah temukan lubang low rebel brake set ni dengan lubang yang terdapat di housing. Okey. Saya tunjukkannya. Okey, kita pegang bolt 10 tu dan kita marking di mana lubang itu berada. Okey.
Okey. Begitulah. Okey. Di sini kita boleh lihat permukaan pada low river bed set dengan housing rata untuk memasukkan snake ring. Okey. Keadaan bingkai ni selari Okey, selanjutnya adalah snake ring. Snake ring ni adalah kunci kepada low reverse brake set. Okey. Kedudukan dia ada pada ni, longkang dia sudah ada pada housing gearbox. Cara masuk dia, kita mestilah naik satu flat screwdriver. Okey. Mula-mula kita masukkan sedikit snake ring dan kita tulis sedikit demi sedikit. Okey, sekarang kita boleh lihat snake ring ni dah duduk dalam longkang di dalam housing gearbox. Okey. Kemudian saya akan menunjukkan tata cara pemasangan kick down band. Okay. Setelah selesai memasang low reverse brake set dan memasang snap ring, langkah seterusnya adalah memasang kick down band. Okey. Cara pasang dia ada nombor kat sini. Ini satu ni ada di bawah, mana nombor ni akan naik ke atas betul. Okay. Saya akan masukkan. Okay. Pastikan hujung ni bertemu dengan di sini. Hujung ni bertemu di sini. Okey. Dia memang longgar. Dia memang kelonggar. Memang longgar. Itu perkara biasa. Sebab selepas pada itu kita akan masukkan kick down drum. Kita akan masukkan kick down drum. Masukkan kick down drum. Sebenarnya mengikut lurahnya. Okey. Okey. Nampak? Di sini kita telah memasang kick down drum dengan sempurna. Okey. Dia dah dapat. Apabila telah selesai memasang kick down drum, langkah seterusnya adalah memasang rear clutch, front clutch. Masukkan di atas rear clutch. Pastikan dia boleh begini, dia tidak terlalu rapat. Okey, dia ada gap. Dia tidak terlalu rapat, tapi dia boleh sini. Dan kita tahan belakang ni. Tangan kiri ni gunakan sebagai penahan. Tak nak bagi dia jatuh ke bawah. Dan bahagian bawah pada rear clutch gunakan clutch hub. Okay. Cara dia mudah je. Letak macam ni dan kita pusing-pusing je. Pusing-pusing je. Tu okey. Nampak dia dah masuk. Okey, nampak dia dah masuk. Okey, saya akan menerangkan cara-cara untuk memasang front clutch dengan rear clutch. Okey. Yang mula-mula kita hendaklah baringkan sikit gearbox housing supaya senang masuk. Okey. Dan seterusnya kita hendaklah memeriksa bearing pada kick down drum. Okay. Di sini kita boleh lihat pada kick down drum terdapat longkang dan pada front gear juga terdapat longkang. Okey, kita akan masukkan longkang ini ke dalam longkang kick
dan drum. Okey. Kita selepas kita pasang, kita hendaklah periksa permukaan pada front gear itu masuk ke dalam longkang kick dan drum dengan rata. Okey. Setelah selesai memasang clutch assembly yang terdiri daripada front clutch, rear clutch, clutch hub, shaft, kemudian kita akan memasang differential unit. Pada kedudukannya di sini. Kita kena memasangkan differential unit terlebih dahulu untuk barulah kita boleh pasang oil pump. Okay, setelah dipasang dengan sempurna, perlu diingat ya, washer bagi model gearbox automatik ni ianya berada di atas. Maksudnya ianya berada di bearing di bahagian atas. Bahagian atas differential unit. Jangan salah pasang sebab komponen ni nampak je simple tapi sangat bermakna. Kalau salah pasang boleh menyebabkan kerugian yang tinggi ya. Gearbox anda tuan-tuan mungkin akan pecah. Okay, setelah selesai memasang differential unit, seterusnya kita akan memasang oil pump. Perlu diingatkan juga di bawah oil pump terdapat washer fiber. Okay. Langkahnya adalah masang bahagian yang berlekuk ni bertemu dengan differential unit. Okey. Dengan differential unit. Pastikan lubang skru selari. Okey. Langkah seterusnya adalah mengikat skru pada setiap lubang pada oil pump. Okay, langkah seterusnya adalah gearbox housing. Okey, kita boleh tengok ni merupakan marking. Ini akan masuk di sini dan banyak lagi. Ini merupakan sini pun ada, sini pun ada, sini pun ada. Okey, lubang yang akan masuk di sini, sini dan sini. Saya akan tunjukkan tata cara pemasangan dia. Kita ketuk sikit. Lebih elok kalau kita ada gading getah. Untuk kita ketuk bagi rapat. Sekian, terima kasih. Inilah hasil daripada kerja kami berdua. Jika ada salah silap, kami mohon maaf. Jika ada sebarang kekurangan, sila komen di bawah. Terima kasih.